Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia-Nya yang tidak putus-putus, yang menjadi kewajipan kepada kita mensyukuri segala nikmat-Nya. Sama ada nikmat senang kita syukur, nikmat susah kita sabar. Itulah sikap seorang hamba Allah terhadap apa yang Allah lakukan, tetapkan ke atas kita. Jadi alhamdulillah, hari ini 16 hari bulan 9 23, 30 Safar 45, kita akan mula masuk ayat 21 dan 22. Ayat ini dikira seruan yang pertama dalam Quran. Ia panggil An-Nida'ul Awwalu fil Quran. Seruan yang pertama dalam Quran, Allah panggil manusia supaya sembahnya. Seruan yang pertama dalam Quran setelah Allah Ta'ala panggil kita supaya menyembahnya, dan setelah Allah Ta'ala bahagikan manusia ni, atas dunia ni ada 3 kategori. Mukmin yang beriman, kafir tulen, yang kafir tak sembunyi, direct terus, straight to the point, kata orang, kafir terus. Yang ketiga, kafir bersembunyi, nama dia munafiqin. Jadi Allah Ta'ala letak kita yang pertama orang beriman, yang dua orang kafir, yang ketiga munafiqin. Maka datanglah ayat kita ni, ayat 21 surah Al-Baqarah. Allah panggil semua manusia supaya mengabdikan diri kepadanya. Mari kita baca ayat kita ni, surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Ayat yang kita nak baca bermula ayat 21 dan ayat 22. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surah 10. Muka surah 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dua ayat yang cukup mantap. Allah SWT panggil semua manusia supaya mengabdikan diri kepadanya. Kenapa? Sebab apa? Alladzi khalaqakum, kerana dia menciptakan kamu. Allah ciptakan kamu
daripada tidak ada kepada ada. Allah siapkan tempat kamu tinggal di bumi, dan Allah jadikan langit sebagai penerang, sebagai pedoman bintang-bintangnya, dan Allah turunkan dari langit hujan yang membawa rezeki kepada kamu. Maka jangan sekali-kali kamu melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali kamu lakukan syirik. Jadi dakwah Islam ni dua saja. Allah sebut dua perkara. U'budu wa la tusyriku. Sembah Allah, jangan melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla sekali-kali. Jadi dua perkara inilah menjadi dakwah para Rasul alaihimussalatu wassalam. Dua perkara inilah menjadi dakwah kepada kita, para pelajar, para jemaah sekalian. Ajak manusia kepada tauhid, larang manusia daripada syirik. Dua mesti serentak. Tak boleh ambil separuh. Tak apalah, saya nak dakwah je, nak ajak orang tauhid je, bab-bab syirik ni tak mau cacau. Hey, tak boleh. No, kita mengatakan tidak lengkap selagi kita tidak bertindak, kita tidak menjalankan dua tugas yang mesti selari. Tauhid, ajak orang pada tauhid, mantapkan tauhid, dan larang daripada melakukan syirik. Kalau kita ambil separuh, pincang. Mungkin pagi kita tauhid, petang kita kafir. Sebab tak tahu syirik ke tak syirik, pergi buat juga. Ni bahaya ni kalau tak mengaji tauhid yang murni ni, susah. Ada video keluar, saya harap video tu edit lah kot, barulah tak nyanyi kau tu. Sekumpulan orang yang pakai serban, pakai jubah, pergi duduk berzikir, mengantik depan pekong. Tok pekong dua ketua sini, baju merah, dia duduk berzikir situ. Ni apa benda? Sebab dia tidak tahu syirik, dia tidak tahu perkara yang membatalkan iman, membatalkan Islam. Dia kira dia pergi zikir la ilaha illallah depan berhala tu, buat apa? Nak suruh cakap berhala semua Islam? Hai. Berhala tak kata apa, dia berkelip mata pun tidak. Jadi kita kena belajar ilmu tauhid, dan belajar juga ilmu yang merusakkan tauhid. Bukan kita nak kafirkan orang, kita takut kita jadi kafir. Na'udzubillah. Manusia hari ni pelik. Bila kita bercakap bab syirik, bahaya syirik, perkara perbuatan boleh menjadi syirik, ada orang attack. Dia kata ustaz ni suka mensyirikkan orang, suka membid'ahkan orang. Kita bukan soal nak mensyirikkan orang, kita nak nyatakan batas iman dan kufur, batas sunnah dengan bid'ah. Ini kena faham. Sebab itulah tanggungjawab pendakwah dua-dua kena serentak. Kalau tidak, kita ambil separuh, dia panggil kepincangan yang berlaku di dalam perjalanan hidup kita. Maka kita betulkan channel. Mari kita belajar tadabbur ayat yang kita baca ini. Ya ayyuhan nas, Allah Ta'ala panggil manusia. Orang. Kalau terjemahan biasa, orang. Kita ni orang ke apa? Orang asli ke orang tiruan? Celek mata. Ni di antara gurauan yang pelik. Dia kata kalau beli barang, semua kita nak yang asli. Betul tak? Ni asli ke barang awak jual? Awak jual ni barang asli, ori. Tapi waktu jadi orang, kenapa tak mau mengaku asli? Mengaku agak asli. Dah kita orang tiruan. Kau nak agak awal. Nak jawab lagu mana tu kalau orang mari attack kita? Awak ni semua barang mau beli asli, tapi waktu jadi orang tak mau jadi asli. Kenapa? Nak jawab kan? Siapa boleh jawab, kita bagi hadiah pagi ni. Tak ada jawab. Kau nak apa? Biar kita tu sebagai mai ijaz, nak jawab apa? Nak jadi asli. Sebab dia sudah jadi satu kumpulan, satu jenis manusia ni, kabilah dia asli gini orang. Jawab mudah ya, jawab simple. Tak payah jadi Quran hadis dah. Pakai jawab main-main gitu ya. Faham? Baik.
Ya ayuhan nas, wahai manusia. Bila manusia ni dia terpakai kepada semua jenis manusia. Orang kafir, orang munafik, orang beriman, orang asli, orang tiruan, orang putih, orang hitam, orang merah, orang kelabu, asalkan dia manusia, nas, maka dia dijemput. Jemput ke mana? U'budu rabbakum, sembahlah kamu akan Tuhan kamu, beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu. Li'annahu, beradatlah kamu, u'budullah, sembahlah Allah Azza wa Jalla. Sebab apa kita kena sembah Allah? Ini jawapan. Tulis. Kenapa kita kena sembah Allah? Ini jawab. Allazi khalaqakum li'annahu huwallazi awjadakum. Kerana Allah yang telah menciptakan kamu. Bukan mu je. Wallazina min qablikum, dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Ayahmu, datukmu, nenekmu, tok yemu, semua manusia atas dunia ni diciptakan oleh Allah. Maka dialah yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Jelas, ini ayat ni dipanggil arahan dan ta'lil. Tulis pelajar yang ada buku, dia panggil al-amru wa ta'lil. Allah suruh dan dinyatakan sebab. Sembah aku. Siapa awak? Allazi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Kalau kita mari nak sembah makhluk lain, nak sembah apa awak nak sembah apa? Semua tunggu kayu. Tunggu kayu bergerak pun tak. Sembah pekong, tok pekong tak berkelip pun. Nak sembah apa lagi? Jadi kita nak sembah ini, sembahan yang kita nak sembah, iaitulah yang mempunyai kuasa mutlak, barulah dia layak untuk disembah, layak untuk dipuja dan dipuji. Maka dalam ayat ini Allah SWT nyatakan sebab, nyatakan arahan dan dinyatakan sebab. Arahan bersebab. Sembah Allah allazi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Dia kata barulah kita jumpa dia punya arahan dan sebab. Ini penting. Sebab manusia ni kalau tak tahu sebab, dia marah. Kenapa tiba-tiba saya, contohnya kita jalan kereta, sampai tengah jalan kena sekat ke polis, JPJ. Awak disaman. Kenapa saman saya? Dia pun tunjuk, lari laju tempat 60, awak lari 160. Jadi kita, sorry cik, tadi saya ada masalah masyakah, isteri nak bersalin, laju nak pergi hospital, contohnya lah. Jadi dia nyatakan sebab, kita juga menyatakan keuzuran. Maknanya kalau tak tahu sebab, saja saya nak saman awak, kenapa? Bertumbuk hari tu apa? Jadi Allah SWT ajar kepada kita al-amru wa ta'lil, dinyatakan arahan dan dinyatakan sebab. Ini uslubul Quran yang kita kena belajar. Bila kita suruh orang buat satu benda, kita nyatakan sebab. Bila kita larang orang buat satu perkara, kita nyatakan sebab. Itu yang menarik dalam kitab yang telah kita baca sini, nama dia Keindahan Islam, dan kitab yang terbaru ni Islam Agama adalah Cara Hidup. Dua-duanya di antara ilmu yang kita kemukakan, al-amru wan nahyu ma'al illah. Arahan ataupun larangan beserta dengan sebab, supaya manusia muqtani, iqtina, supaya manusia ni boleh rasa, boleh faham, boleh menjiwai, boleh merasai bahawa kita tidak dizalimi ketika dilarang, kita tidak diberati ketika diberi arahan. Tanda pelajar, kita belajar ilmu illah, ilmu hikmah di sebalik syariat ni, supaya kita tidak rasa diberati ketika diarahkan, dan kita tidak rasa diunayai, dizalimi ketika dilarang. Kenapa aku tak boleh makan benda ni? Kenapa aku tak boleh buat? Macam orang pergi hospital, doktor kata awak kena berpuasa. Seksa juga hidup ni main puasa. Orang lain puasa 2-13 jam, kita puasa 24 jam, 72 jam ada puasa. Jadi bila dia kata sebab kita nak suluh dalam perut, awak kena kosong, kita terima, kita akur. Cuma kita menghitung waktu,
Bilalah nak berakhir 72 jam? Betul tak? Sebab kita nak makan. Allahul musta'an. Baik. Itu ayat-ayat kita ni Allah SWT sebut dan menyatakan sebab. Sebut dan menyatakan sebab. Ini penting. Kemudian Allah nyatakan lagi nikmat dia yang diberi kepada hamba-hamba Allah Ta'ala, makhluk-makhluknya ni, sama ada nikmat kita sebagai manusia atau sahabat kita dari kalangan jin juga ada taklif, ada mukallaf, ataupun nikmat yang diberikan kepada alam ini, hayawan-hayawan, makhluk-makhluk yang besar dan yang kecil, daripada semut. Orang kapal kata tumor ni enggak apa tumor ni hok kecil sekali tu, binatang hok kecil sekali, orang tak nampak tumor. Mu tahu tumor? Budak kapal tak tahu tumor pula dah. Benar. Tumor ni hayawan kecil sekali tu. Orang panggil apa? Macam bakteria tu. Kecil lah dia. Sampai ke gajah. Gajah besar kecil. Oh, ada besar ada kecil kan. Lalu ni gajah berlelau sana sini ni. Bahaya gajah. Jadi maknanya semua makhluk Allah Ta'ala beri nikmat. Apa nikmat? Tengok. Sebab yang pertama, kenapa kita kena sembah Allah? Tumor dipanggil hama. Dah. Macam-macam bahasa Kelantan ni. Hama, tumor, tunga. Budak ketik tunga. Kamu tahu tunga? Tunga jangan gua. Ketik tunga. Kalau hak tidur kena ketik di merah tubuh tu, dia panggil pijak tu, pepijak. Pijak. Kecil-kecil lah. Allahul musta'an. Baik. Kita sambil-sambil kita tafsir, kita belajar bahasa juga. Indahnya bahasa kita. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala bagi arahan supaya kita sembah dia kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, tanda bertulis baru kita nampak. Sebab yang pertama, alladzi khalaqakum, dia yang menciptakan kamu. Sebab yang kedua, dia tulis sebab yang kedua, alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah lah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan. Ini di antara orang salah faham. Dia kata bumi itu mendatar, sebab Tuhan kata hamparan. Hamparan macam kapek kita ni sama je. Itu dia panggil firash. Tapi sebenarnya bumi ini bulat. Bulat ke hamparan? Bulat macam telur tu. Itu bumi. Tapi kenapa kita duduk atas ni tak terbalik? Itu teori. Dia panggil teori, mencari teori konspirasi, macam-macam teori sekarang ni. Jadi kita mengatakan oleh kerana dia besar, bulat itu tak terasa. Naik kapal terbang, tengok kapal tu yang pusing, dia ikut bumi. Bulat. Tak payah kecek banyak lah, tanya pilot lah. Bumi ni bulat ke lepek, bulat ke datar. Baik. Itu sebab yang kedua. Sebab yang kedua, Allah Ta'ala ciptakan kamu. Sebab yang kedua, Allah sediakan bagi kamu bumi mumahhadatan kal firash, seperti hamparan permaidani untuk kita duduk atas tu. 2. 3. Was-samaa'a binaa'a, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Allahu Akbar. Bumi hamparan, langit sebagai binaan atap yang kukuh, tak pernah jatuh lagi. Tak pernah lagi kita dengar kenapa orang di negara sana mati ramai. Allahu Akbar. Bumi pecah, langit pecah, jatuh selebih kurang sebesar 1 kilometer persegi, mau jatuh. Ada dengar? Pernah? Tak pernah berlaku. Mana Allah ungkit langit kukuh, tak pernah jatuh atas orang. Ini sebab yang ketiga. Sebab yang keempat,
Sebelum kita pergi ke 4, kita baca tafsir ayat lain yang berkaitan dengan langit, iaitulah surah Al-Anbiya ayat 32. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Allah kata, aku jadikan langit itu saqfan, saqf, atap, mahfuz, yang terpelihara, tak pernah pecah, tak pernah jatuh. Kita ni kadang-kadang siling rumah jatuh. Tak, lama-lama dia cabut dia punya paku ataupun skru yang ditepek di dinding. Kalau siling kapur ni jatuh, ada, tapi langit tak pernah jatuh. Wa hum an ayatin wa hum an ayatiha mu'ridun. Sedangkan mereka daripada ayat-ayat Allah Ta'ala berpaling, tak mau taat. Ini manusia celaka. Surah Al-Anbiya ayat 32. Berapa dah kita dalil? Berapa dah sebab? 3. Yang keempat, dalil sebab yang keempat, wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah turunkannya air hujan dari langit. Ini sebab yang keempat. Langit turun hujan, apa jadi? Hujan ni, hujan saja tu rahmat. Kita udara jadi sejuk, debu-debu debu-debu tanah jadi mantap. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, ini ada kaitan dengan hujan. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Jadi 5 sebab Allah adakan kita. Allah beri tempat duduk pada kita atas bumi. Allah jadikan langit sebagai atap dan segala pedoman-pedoman di langit. Wa min najmi hum yahtadun. Allah turunkan hujan sebagai sumber kehidupan, hidupnya makhluk yang bernyawa, hidupnya makhluk tanaman-tanaman, dan Allah Ta'ala sediakan makanan untuk kita. Apa dia? Fa akhraja bi minas samarat, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki kepada kamu. Hai ya Allah, kita kadang-kadang rezeki Tuhan bagi ni pelik sangat. Sampai pangkat, sampai peringkat kita nak mikir tak boleh. Sebelah ni pokok durian, sebelah ni pokok rambutan, sebelah ni pokok apa ni, pokok asam, apa, lemon ataupun lima nipis orang kata. Nah, hok ni rambutan manis sejuk, durian manis panas, lemon masa perih kata orang. Nak kata apa? Air disirami dengan air yang sama, bumi yang sama, duduk dekat-dekat, tapi berbeza dia punya rasa. Kenapa kita tak mau syukur? Kenapa kita tak mau beriman? Kenapa kita tidak mau sembah Allah Azza wa Jalla? U'budu rabbakum. Allah Ta'ala perintahkan kita sembah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut 5 nikmat yang diberi, 5 sebab yang diberi, yang kamu langsung tak boleh nak menentang Allah, kamu langsung tak boleh nak lawan Allah Azza wa Jalla. Kalau lawan juga, naya kamu yang rugi, Allah SWT tidak akan rugi sekali-kali. Kamu yang rugi, Allah tidak akan rugi sekali-kali. Kita mengatakan itulah Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita puja dan kita puji. Setelah Allah Ta'ala perkenalkan dia, Allah nyatakan nikmat-nikmat yang diberi, maka datanglah tegahan. Dalam Islam ni, dalam Quran, 2 sistem yang Allah gunakan, arahan, larangan. Mesti serentak. Pendakwah tak boleh ambil separuh, tinggal separuh. Saya takut orang marah lah Ustaz. Habis saya nak dakwah haja orang je, saya tak nak larang orang. Kita kata no. Dakwah seperti 2 sayap burung. Burung boleh terbang sebelah sayap, jatuh dia, sengit belah.
Pendakwah demikian juga. Dakwah saja tak boleh, larang benda mungkar mesti berlaku. Maka di akhir ayat ini Allah Ta'ala sebut, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu. Maaf. Fala taj'alu lillah, ujung ayat. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, sebarang syirik. Sembah Allah, pergi sembah benda lain. Doa kepada Allah, pergi doa dengan benda lain. Kita doa pada Allah, ya Allah aku nak benda ni. Tiba-tiba pergi minta dengan kayu, tunggu keramat. Kita kata la. Minta berlindung dengan Allah, pergi minta berlindung dengan jin syaitan. La. Itu nama dia perbuatan syirik yang cukup berbahaya. Maka Allah kata sini, janganlah kamu mengadakan bagi Allah andadan, sebarang sekutu. Sebarang sekutu. Ay la tattakhidhu lahu amsalan. Janganlah kamu ambil sekutu-sekutu sebanding dengan Allah Azza wa Jalla, wa nuzara bizamikum, kamu sangka pada perantara untuk Allah Azza wa Jalla. Kita jangan buat Allah Ta'ala ni macam tok ngulu di kampung kita. Kita bila nak minta barang, kita lalu pengulu, lalu tok wakil, tanda tangan Pak Imam. Dengan Allah kita minta terus direct. Ya Rabbi, beri pada aku sekian. Ya Rabbi, beri pada aku benda ni. Barulah kita selesai masalah. Kalau duk main minta-minta dengan makhluk, habis tak murni akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia. Huwallazi khalaqakum wa razaqakum. Allah yang menciptakan kamu, Allah bagi rezeki pada kamu. Fahuwal mustahaqqu la an tukhlisu lahul ibadah. Maka Allah Ta'ala sahaja yang berhak kita ikhlaskan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah kata apa di akhir ayat? Wa antum ta'lamun. Padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Kamu tahu Allah Ta'ala itu Esa. La nidda lahu wa la syarika lahu fil khalqi war rizqi. Tak ada sekutu, tak ada partner, tak ada kawan dalam menciptakan makhluk dan memberi rezeki. Falaisa kamislihi syai'un. Tidak ada sebanding dengan Allah Ta'ala sesuatu. Dalam surah Qul Huwallahu Ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Ta'ala semata-mata. Jadi kita, bila kita dah belajar ilmu ini, kita dah belajar ilmu tentang perkara yang disebut ini, maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah sekalian, mesti bertindak, menjalankan tugas, murnikan tauhid, menjauhi syirik. Untuk kita saja, no, kita dan keluarga kita semuanya kena ada. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud qala annahu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud kata, aku telah bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuz dzambi a'zamu indallah. Ya Rasulullah, manakah dosa yang sangat besar kesalahannya di sisi Allah Azza wa Jalla? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu jadikan bagi Allah Taala sekutu sedangkan Allah yang menciptakan segala makhluk. Hadzal hadis, tanda belajar. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi jelaslah kepada kita dosa yang paling besar sekali, dosa syirik pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tengok orang kafir, orang syirik, mereka lah orang yang paling besar dosa dia, jinayah yang paling besar dari sudut tauhid, dari sudut akidah. Mungkin dari sudut peribadi dia baik, dia ada charity, dia tolong orang, tapi dari sudut akidah zalim, sesat dan menentang Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kena beza di antara kezaliman dari sudut tauhid, dari sudut perangai tingkah laku lain.
Allahu Akbar. Ayat ini, ayat yang kita baca ni, ayat 22 ni sama dengan ayat tanda. Pelajar tadabbur kena tanda ayat. Suratul Ghafir ayat 64. Suratul Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah yang menciptakan bagi kamu bumi tetap tak bergoyang. Sekali dia bergoyang 10,000 mati. Dia panggil gempa bumi. Na'udzubillah. Langit sebagai binaan atap. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah jadikan bentuk kamu manusia comel. Ya weh. Siapa dia rasa dia huduh kat tangan? Mudah comel. Huduh kat tangan cepat. Kita wis 10 sen. Tak ngaku belakang huduh. Serah comel dia dak. Walaupun tak mandi busuk pun comel kok. Comel. Allah kata fa ahsana suwarakum. Allah ciptakan kamu comel. Wa razaqakum minat thayyibat. Allah bagi kepada kamu makanan rezeki yang baik-baik. Zalikumullahu rabbukum. Itulah Allah Ta'ala Tuhan kamu. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, maha tinggi Allah Ta'ala, pemilik sekalian alam. Jadi ayat ini tamatlah, kita break setakat itu dulu. Kemudian kita akan cari 5 faedah daripada ayat yang besar ini. 5 faedah. Kemudian ayat yang seterusnya, para jemaah sekalian, Allah cabar puak kafir. Tak mau juga beriman, tak saya juga beriman, tak mau juga taat. Wa in kuntum bi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Esok kita cabar orang kafir yang tak mau beriman dengan ayat 22, 23, 24 dan 25 insya-Allah. Kita cabar ayat, cabar 22, 23, 24. 25 itu orang panggil mati awah. Siapa beriman, apa yang kita dapat? Insya-Allah dalam CD akan datang. Sekarang kita berpindah kepada mencari 5 faedah daripada ayat yang mulia ini. Tulis apa? Al-faidatul ula. Al-faidatul ula. Faedah yang pertama, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Manusia semua, sembahlah Tuhan kamu. Tanda ni pelajar, ini fakta. Ayat 21 surah Al-Baqarah ini, awwalu nida'in fil mushafi, seruan yang pertama dalam Al-Quran yang ditujukan kepada semua makhluk, semua manusia. Ilan nasi jami'an, kepada manusia semua. Ja'alil amri bi'ibadatillahi azza wa jalla. Allah Ta'ala perintahkan kita, panggil manusia semua supaya menyembah Allah yang esa, kerana dia bersifat dengan Maha Pencipta. Allah Ta'ala pemberi rezeki, Allah yang mengaturkan hidup kita. Fallahu huwal mustahaqu la an yu'bad wahdah, maka Allah sahaja yang berhak disembah, dipuja dan dipuji. Li'annahu huwal khaliqu, kerana dia pencipta. Yang menciptakan manusia daripada tidak ada kepada ada. Kita kata alhamdulillah. Maka apakah makna ibadat? Tulis. Makna al-ibadah. Apa dia makna ibadat awal? Awal tua, awal muda, laki-laki, perempuan kena ingat, makna ibadah ialah semua perkara. Tulis. Sama ada i'tiqad, kepercayaan, ataupun aqwal, perkataan, ataupun af'al, perbuatan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu nama dia ibadat. Kita nak beribadat, ya. Kita buat apa yang diperintahkan oleh Allah. Solat, puasa, zakat, haji. Itu dipanggil ibadat khusus. Adapun seruan supaya beribadat ini ibadat umum, semua sekali,
termasuklah dalam kehidupan kita ni mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Awak kata nak pergi beli benda ni, oh tak boleh, sebab penjual dia terlibat dengan riba. Kita sanggup tak beli, sanggup tak ambil kemewahan kerana dia terlibat dengan riba. Riba haram ke halal? Haram. Maka kerana kita sebagai orang yang menyembah Allah, tak akan ambil benda haram. Itu masuk dalam ibadat. Apa saja. Nak kahwin, ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak merintah negeri, negara, ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab itulah perkara kita ni perkara yang berpahala. Sama ada dosa atau pahala, atau harus kosong begitu saja. Jadi kita kena faham, inilah konsep yang ada dalam Islam. Jadi sembah ibadat itu senang je. Ini dia punya tarif. Sama ada ibadat khususi, solat, puasa, zakat, itu sedekah, ataupun ibadat secara umum, budu rabbakum secara umumnya, mesti tunduk taat pada Allah Ta'ala. Makan minum kita kena taat. Nak makan benda halal, jangan makan benda haram. Nak makan dengan SOP adab, tangan kanan, jangan makan tangan kiri. Nak kahwin ikut SOP halal, iaitulah dengan ada wali, ada pengantin, ada mahar. Majlis pula halal kerana tidak ada maksiat dan mungkar. Kita mengatakan itu maknanya beribadat kepada Allah Ta'ala 24 jam, bukan hanya ibadat dalam masjid, dalam surau saja. Itu makna ibadat. Allahu Akbar. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Allah kata apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tanda pelajar, anna taqwa martabatun aliyatun. Takwa ni martabat dia tinggi. La yanaluha, tidak akan mencapai darjat takwa, tidak akan menjadi seorang itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla walaupun dia dakwa saya ni orang bertakwa, orang muttaqin. Nakah? Illa man akhlasal ibadata lillahi Azza wa Jalla, kecuali orang yang ikhlaskan ibadat dia kerana Allah Azza wa Jalla dan mengikut cara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita bawa kitab ni hari ni, sebab kita nak tunjuk pada jemaah bagaimana cara Nabi hidup dan bagaimana Nabi kita beribadat, insya-Allah. Maka kita mengatakan at-taqwa, takwa itulah lambang keimanan. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu mesti taat kepada Allah. Orang yang derhaka, lemah iman nama dia. Ada iman lagi selagi dia tak kufur, tapi dia kata iman yang lemah. Maka apa makna takwa? Tulis pelajar. Tadi makna ibadat, sekarang makna takwa. Makna takwa yang paling simple, yang paling mudah dipahami oleh orang kampung, dipahami oleh orang bandar, dipahami oleh antelek, dipahami oleh orang encelek. Apa dia orang entelek? Awak tahu? Encelek? Tak tahu. Entelek ni orang cerdik, ada ilmu, ada maklumat, ada knowledge, dia panggil entelek. So lagi encelek. Encelek ni ramai di kalangan kita. Bila kita kata dia, Pak Cik, haram ni rokok ni, dia celek mata. Kau siapa? Itu dia panggil encelek. Kena ada encelek siapa? Siapa awak encelek? Orang celek mata ke? Dia tak ada hujah, dia celek. Siapa awak? Itu dia panggil encelek. Di atas dunia ni ada dua N. Satu dia panggil entelek. Kita hak belajar ni entelek insya-Allah. Satu dia panggil encelek. Celek mata kau era. Awak siapa? Hujah tak ada. Kira celek mata. Jangan. Ini bahaya sekali. Encelek bahaya. Tulis makna takwa, melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala perkara yang dilarang, maka itu nama dia takwa. At-taqwa, buat benda yang suruh. Pak Imam kata di atas mimbar setiap Jumaat, takwa melakukan perkara yang disuruh, meninggalkan perkara yang dilarang. Itu makna at-taqwa. Mudah ya rupanya takwa. Sebab tu kita kata tadi, perkataan takwa dipahami oleh intelek dan dipahami oleh encelek. Hak mengatuk pun faham, yang tak mengatuk pun faham. Alhamdulillah. Hari ini dua istilah yang kita boleh, ibadat dan takwa. Sekarang kita masuk kepada faedah yang ketiga. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah yang menciptakan kamu.
Kita sudah belajar ilmu tauhid, dia panggil tauhid rububiyah. Rabb, u'budu rabbakum. Allah yang menciptakan kamu. Kalau kita kata menciptakan kamu, nama dia tauhid rububiyah. Tulis belajar, tauhid rububiyah maknanya Allah yang menciptakan kamu. Rabb, mencipta, mentadbir, menyusun, atur, itu dia panggil Rabb. Bila kita yakin, kita beriman kepada Allah ar-rububiyah, maka kita wajib beriman kepada uluhiyah, beriman kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla yang berhak dipuja, disembah, diminta pertolongan, diminta perlindungan, itulah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata beriman dengan tauhid rububiyah saja tapi tidak dengan uluhiyah, maka itu tidak lengkap. Sebagaimana sebahagian orang kafir, ini Allah cerita dalam Quran, bukan kita reka, Allah cerita. Wala in sa'altahum, kalau mungkin tanya orang kafir, siapa yang mencipta langit, siapa yang mencipta bumi, la yaqulunna Allah, dia kata Allah cerita. Tapi dia kafir. Maka dia tahu Allah Taala cipta, Allah Taala sebagai Rabb, tapi dalam sudut pergantungan hati, dari sudut minta tolong, dari sudut ibadat, mereka syirik. Itu bahaya. Karena itu kita kata bila kita beriman, yakin dengan Allah Ta'ala yang mencipta, kita kena yakin Allah Ta'ala yang sebagai Tuhan yang berhak dipuja, disembah dan diminta pertolongan dan diminta perlindungan. Jelas kepada kita. Jadi jangan pelik kita berkata itu kategori untuk nak faham tentang tauhid. Jangan pula kita kata tauhid 3 macam Trinity. Orang yang kerah kepala, yang tak mau buka minda, tak mau buka hati je, dia tak boleh terima tentang pembahagian kategori tersebut. Tak ada masalah apa-apa. Apa yang susah? Kalau kita faham, baru kita jelas. Satu lagi dipanggil tauhid asma' wa sifat, mengesahkan Allah Ta'ala dalam nama-namanya dengan sifat-sifat dia. Ini penting. 3 perkara ini selari kita kena belajar. Yang keempat, u'budu rabbakum. Ini uslub Al-Quran. Uslubul Quran, apabila dinyatakan arhan ataupun dinyatakan dikeluarkan larangan, anna iza zakara al-hukma zakara al-illah. Biasanya ada juga tak sebut, tapi kebiasaannya dalam Quran Allah Ta'ala nak suruh kita terima dengan hati yang tenang, lapang dada, mantap jiwa, maka diberi arhan dengan illah, dengan dinyatakan sebab, ataupun diberi larangan dan dinyatakan sebab. Maka dalam ayat ini Allah sebut apa? U'budu rabbakum, manusia semua, sembahlah Tuhan kamu. Wal illah, sebabnya kenapa? Kaunuhu rabban khaliqan lana waliman qablana, sebab Allah lah pencipta kepada kita, yang mentadbirkan keadaan kita dan orang-orang yang dulu daripada kita. Jadi oleh kerana itu dipanggil nyatakan illah, nyatakan sebab. Nyatakan sebab. Maka ini dia panggil hikmah di sebalik arahan, hikmah di sebalik larangan. Tuan-tuan tengok dalam buku kita, kitab Keindahan Islam. Kena ada kitab ni. Kalau tak baca kitab ni, rugi. Saya kata rugi. Kita bukan soal nak jual kitab. Saya selalu gurau dengan penerbit buku. Kita kata penerbit buku, dia nak suruh laku kitab dia, jual banyak, sale. Penulis buku, dia nak suruh orang baca buku. Saya tak ada duit nak beli, awak pergi pinjam di perpustakaan boleh, tapi kena baca. Kita kena baca. Sebab kalau tak baca, tak tahu. Dia kata kalau baca baru tahu. Allahu Akbar. Yang Allah SWT telah beri nikmat dalam ayat ini. Tanda pelajar, ayat ini Allah Ta'ala telah beri kepada kita nikmat, anugerah yang besar. Anugerah yang besar. Kafir ke, beriman ke, Allah Ta'ala kata kepada kita, lakum allazi ja'ala lakum. Allah kata, aku buat untuk kamu. Hei manusia, mu kafir ke, mu beriman ke, kamu mukmin ke, kamu munafik ke,
bak makan minum sama aja. Bahkan orang yang bukan Islam lagi luas dia punya skup makanan, sebab dia tidak ada logo halal. Yang dia adanya logo racun, logo yang makanan tak boleh dimakan, itu yang dia tahu. Bak halal haram, kita orang mukmin je yang dengar kata yang taat. Baiklah, yang terakhir, yang kelima. Siapa kelima dah kita kan? Yang kelima, annahu yang bagi liman khataba ahadan. Ini uslub dakwah. Al-Quran mengajar kepada kita uslub dakwah. Bila kita khataban nas, bila kita bercakap dengan orang, kita dakwah orang, kita ajak orang, an yubayyina lahum ma taqumu bihi alaihi al-hujjah, kita kena letakkan hujah biar orang tu dengar mantap, faham dan boleh menerima hujah yang kita beri. Ini penting. Kerana itu Allah Ta'ala sebut, fala taj'alu lillahi andadan, mu jangan jadikan bagi Allah Ta'ala tu sekutu, partner, kawan, member, wa antum ta'lamun, mu tahu dah kan, kamu tahu kan Allah Ta'ala tu Esa, Allah Ta'ala yang berkuasa, Allah Ta'ala tu tunggal, kenapa mau buat juga? Ini dia, bila kita larang orang, pelajar-pelajar kita ni, awal, bapa mau buat gini, campur sampah merata-rata ni, tahu cuma habis ni, pasal apa? Mu tahu kan peraturan? Faham tak? Jadi bila kita mukhatabah orang, kita kena nyatakan hujah ke atas dia. Kenapa tak boleh syirik? Sebab Allah yang mencipta kamu. Allah saja yang berhak dipuji. Begitulah keadaan. Jadi bila kita dakwah orang, kita kena bawa dakwah yang mantap, dakwah yang lengkap. Tamatlah 5 faedah. InsyaAllah mudah-mudahan ada faedahnya. Jadi kita akan sambung perbincangan kita dalam siri akan datang, cabar kafir dengan ayat 23, 24 dan khabar gembira kepada orang beriman, insya-Allah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.